Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi pengajian kita selepas kita membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tengok beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan Bismillah. Kalau kita melihat satu sudut pandang yang lain, Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya daripada sudut kalimah, bila kita melihat Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita dapati bahawasanya Allah meletakkan sifatnya Ar-Rahman selepas namanya. Dan ba yang ada pada Bismillah sering dikenali sebagai ba al-isti'anah, ba yang digunakan untuk meminta tolong. Dan sebagai dalam bahasa Arab, contoh kita kata qata'tu al-basala bisikin, saya memotong bawang merah dengan menggunakan pisau. Maka bah pun begitu. Kalau mereka yang mendalami dalam kitab-kitab yang lama, bila mana pengarang kitab memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan kitab mereka, maka kita akan mengatakan begini, ataupun pengarang kitab tadi ketika mana dia memulakan penulisan, dia seolah-olah berkata begini, aku memulakan penulisan aku pada hari ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, di situ dapat kita lihat bahawasanya digunakan nama sifat Allah Ar-Rahman menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu perkara melainkan dengan Ar-Rahmannya. Segala sesuatu berada dalam qabdah, berada dalam ta'alluq Ar-Rahman Allah. Allah, sifat Ar-Rahman Allah mengatasi daripada sifat-sifat yang lain. Sebab itu kita disarankan untuk sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita menyebut nama Allah, kita menyebut sifat Allah yang Maha Agung, sifat pemurah Allah. Allah tidak pernah membatasi kepada mereka yang beriman kepadanya saja, tidak. Bahkan Allah sangat pemurah. Allah akan memberi kepada siapa saja, sama ada dia beriman kepada Allah ataupun dia sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha, yang wajibul wujud, yang wajib ada, dan dia adalah zat yang maha pengampun, dan dia adalah zat yang maha memberi kemaafan, dia adalah zat yang maha memberi pengampunan. Maka Allah yang agung inilah perlu kita hadirkan dalam jiwa kita, perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, perlu kita hadirkan dalam setiap buat kita. Pengarang memulakan dengan nama Allah kerana dia mengetahui bahawasanya tidak mampu dia nak menulis kalam, tidak mampu dia nak menulis kitab Safinatun Najah ini, melainkan semuanya dengan pertolongan daripada Allah, ilmu daripada Allah, kudrah daripada Allah, haya daripada Allah, sama' daripada Allah, basar daripada Allah, segala-galanya daripada Allah. Kerana itulah kita mengatakan bahawasanya kita memulakan pekerjaan ini adalah dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman. Dengan sifat Allah yang Ar-Rahman inilah yang telah membuatkan kita mampu untuk memegang pena, untuk kita menulis satu demi satu kalimah dengan ilham ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, zat yang wajibul wujud ini, perlu kita hadirkan di dalam jiwa kita setiap masa dan keadaan. Baik, maka pada Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat padanya beberapa perkara, terdapat padanya beberapa hukum. Para ulama
menyatakan bahawasanya pada bismillah ini ada 4 jenis hukum. Hukum yang pertama dipanggil hukum wajib. Maknanya wajib kena baca bismillah. Bilakah kita diwajibkan membaca bismillah? Ya, kita diwajibkan membaca bismillah pada saat ketika mana kita membaca suratul Al-Fatihah. Bila mana kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerana bismillah itu merupakan satu ayat daripada Al-Fatihah. Kalau kita menggugurkan bismillah, seolah-olah kita telah menggugurkan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Bila mana surah Al-Fatihah kita itu tidak sempurna ayatnya, maka surah Fatihah tadi tidak diterima. Bila surah Fatihah tidak diterima dan kita tidak ulang balik pada rakaat yang berikutnya, maka kita perlu mengqadha, kita perlu ulang balik solat tersebut. Baik. Jadi wajib kita membaca bismillah yang pertama dalam surah Al-Fatihah ketika mana dalam solat. Tak kira sama ada solat wajib ataupun solat sunat ataupun solat nazar ataupun solat qadha ataupun solat i'adah, apa saja jenis solat, maka wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah. Maka ini adalah mazhab kita. Dan kalau kita pergi di tempat-tempat yang lain, contohnya kita pergi di kawasan orang Hanafi, kita tidak mendengar mereka membaca bismillah. Kita pergi kepada mazhab, contoh kita pergi ke Mekah, ke Haramain, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kita mendengar imam-imam tidak membaca bismillah. Itu tidak mengapa. Dalam mazhab terdapat berbagai-bagai pendapat, dan kita perlu meraihkan segala pendapat, kerana bercabang pendapat ini merupakan rahmat kepada kita. Baik. Yang kedua, hukum membaca bismillah adalah hukum sunat. Hukum sunat seperti yang kita telah bicarakan pada sesi pengajian yang sebelum ini, iaitu ketika mana kita hendak mengerjakan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik, sekiranya kita tidak memulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi akan jadi sia-sia dan perkara tadi akan hilang barakahnya, keberkatannya. Baik. Dan yang ketiga, bilakah kita, apakah hukum ketiga, yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim? Hukumnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu hukumnya adalah makruh. Bilakah makruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Hukumnya makruh ketika mana kita melakukan perkara yang makruh. Apakah antara perkara-perkara yang makruh yang ulama sebut? Antaranya adalah seperti mana kita cabut uban yang ada atas kepala kita, hukumnya makruh. Kerana uban tadi merupakan syiar kepada seseorang itu. Syiar, kan? Tak perlulah tanda-tanda tersebut kita nak cabut, tak perlu. Kita biarlah orang nampak kita tua, itu lebih baik. Baik. Sedangkan kalau satu orang itu ada rambut, ada uban di rambutnya, dan sekiranya dia hendak hitamkannya, maka tidak dibolehkan dalam syariat, melainkan kerana ada hajat-hajat yang tertentu seperti peperangan dan sebagainya. Baik. Yang keempat, hukum membaca bismillah adalah haram. Ya. Bismillah boleh jadi haram bila bismillah boleh menjadi haram, iaitu apabila kita nak membaca bismillah ketika mana kita melakukan perkara yang haram. Sebagai contoh, satu orang dia minum arak, sebelum dia minum arak atau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pembacaan tadi itu haram. Sebab apa? Sebab disertai dengan kelakuan ataupun perbuatan yang haram. Maka itu saja lebih kurang pencerahan tentang pembahagian Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita masih lagi berada di bismillah, dan kita akan masuk kepada kalimah-kalimah ataupun perbicaraan yang seterusnya insya-Allah ta'ala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.